dan salam sejahtera buat semua. Saya Profesor Hafiz dan kita bertemu lagi dalam episod Tokoh-Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka bahagian 2. Dalam episod kali ini, kita akan mengkaji peranan dan sumbangan tokoh-tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menyatakan peranan tokoh-tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka, menerangkan nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang dapat dicontohi, dan menyatakan kepentingan menghargai tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, Sultan mempunyai peranan yang besar dalam mentadbir negara. Walaupun Sultan adalah ketua negara, namun baginda bukanlah memerintah seorang diri. Sebelum membuat sebarang keputusan, baginda akan berjumpa dengan para pembesar bagi mendapatkan pendapat dan buah fikiran. Mereka akan berbincang bagi menimbang baik dan buruk sesuatu keputusan. Ini bagi melaksanakan sistem pentadbiran yang sistematik dan bagi memastikan setiap keputusan yang dibuat memberi faedah kepada negara. Bukan itu sahaja, bagi menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kuasa asing, Sultan juga turut menganugerahkan pelantikan kepada utusan asing. Kadangkala, Sultan akan mengahwini puteri dari negeri lain. Ini bagi meluaskan jajahan takluk, mempereratkan hubungan antara bangsa dan mengembangkan lagi kegiatan perdagangan di Pelabuhan Melaka. Menurut sejarah Melayu, karya Tun Sri Lanang daripada abad ke-17, apabila Sultan Mansur Shah hendak menjalin hubungan diplomatik dengan China, baginda menghantar Tun Perpatih Putih sebagai utusannya dengan sepucuk surat untuk Maharaja China. Tun Perpatih Putih telah berjaya menarik hati Maharaja China dengan kemasyhuran Kesultanan Melayu Melaka. Oleh sebab itu, Maharaja China telah mengambil keputusan menghantar puterinya, Puteri Hang Lipo ke Melaka untuk berkahwin dengan Sultan Melaka. Melalui perkahwinan akan wujud hubungan kekeluargaan yang erat. Ini akan menjamin kestabilan hubungan diplomatik yang telah dibina. Tapi tugas Sultan tidak tamat di situ sahaja. Selain menjadi ketua negara, Sultan juga turut bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam. Contohnya, Sultan akan menjadi imam sewaktu sembahyang. Ini untuk memartabatkan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Bukan itu sahaja, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, Sultan juga selalu menjemput para ulama untuk datang mengajar agama Islam di istana. Ini menyebabkan Melaka menjadi pusat penyebaran agama Islam di Kepulauan Melayu pada waktu itu. Kesejahteraan dan masa depan kesemua rakyat jelata semuanya bergantung kepada keputusan yang dibuat oleh Sultan. Jika baik pilihan, maka baiklah ia untuk semua rakyat jelata. Namun, jika buruk pilihannya, maka buruklah kesannya kepada negara. Disebabkan tanggungjawab Sultan yang teramatlah berat, maka Sultan dianggap sebagai salah satu tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh terbilang yang seterusnya adalah Bendahara. Kalau kamu nak tahu, Bendahara adalah penasihat utama Sultan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Dalam konteks zaman moden, jawatan Bendahara boleh disamakan dengan jawatan Perdana Menteri pada hari ini. Sebagai orang yang paling kanan dan paling rapat dengan Sultan, Bendahara bertindak sebagai penasihat dan pembantu peribadi Sultan dalam pelbagai hal. Di dalam pentadbiran negara, Bendahara adalah orang kedua yang paling penting selepas Sultan. Sekiranya Sultan keluar negara, Bendahara akan memangku jawatan Sultan dan menguruskan segala urusan negara selama ketiadaan baginda. Tapi, apabila keselamatan negara berada dalam bahaya, Bendahara bertindak sebagai ketua turus angkatan perang bagi Angkatan Tentera Laut dan Tentera Darat. Selain itu, Bendahara juga bertanggungjawab menyusun strategi perang bagi melindungi Melaka dari serangan musuh. Dalam hal berkaitan undang-undang, bendahara berperanan sebagai hakim.
bendahara juga mempunyai mahkamah sendiri yang dinamakan Balai Bendahara. Kuasa kehakiman bendahara meliputi semua kes jenayah kecuali hukuman bunuh yang hanya boleh dilaksanakan oleh Sultan. Apabila Sultan yang sedia ada mangkat, bendahara bertanggungjawab untuk melantik Sultan yang baharu untuk menaiki tahta. Apabila tiba hari pertabalan, bendahara berperanan menguruskan segala hal adat istiadat berkaitan dengan pertabalan Sultan yang baru. Selain itu, bendahara juga turut berperanan sebagai ketua adat istiadat dan menjadi penjaga bagi kesemua alat kebesaran diraja. Disebabkan pelbagai tugas yang dipertanggungjawabkan kepada bendahara dalam urusan negara, bendahara juga dianggap sebagai salah satu tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka yang seterusnya adalah Laksamana. Biasanya, Laksamana dipilih daripada orang-orang yang handal dalam ilmu persilatan. Sebagai contoh, Laksamana Hang Tuah yang gagah perkasa. Tugas Laksamana yang paling utama adalah menjaga keselamatan perairan Kesultanan Melayu Melaka daripada sebarang ancaman musuh. Sebagai contohnya, Laksamana bersama Angkatan Tentera Lautnya akan mengadakan rondaan di kawasan perairan Selat Melaka untuk membanteras kegiatan lanun yang berleluasa pada ketika itu. Ini bagi menjamin keselamatan para pedagang yang datang berdagang di Melaka. Pada kebiasaannya, lanun-lanun ini akan mengambil kesempatan dengan menyerang kapal-kapal dagang yang tidak mampu mempertahankan diri daripada serangan musuh. Mereka juga membunuh anak-anak kapal tanpa perasaan belas kasihan. Jika kegiatan mereka tidak dibanteras, pasti ramai pedagang tidak akan datang berdagang kerana takut pada ancaman lanun. Ini akan mendatangkan kesan buruk terhadap kegiatan perdagangan di Pelabuhan Melaka. Selain bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Melaka, Laksamana juga turut berperanan sebagai utusan Melaka dalam menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar di seberang laut. Pada masa yang sama, Laksamana turut bertanggungjawab sebagai pengawal peribadi Sultan. Ini bagi mengelakkan sebarang percubaan khianat yang boleh mengancam keselamatan Sultan. Disebabkan peranan Laksamana yang penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan Kesultanan Melayu Melaka, Laksamana juga turut dianggap sebagai salah satu tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya murid-murid, ada banyak nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat Melaka pada zaman dahulu. Tapi, apa nilai-nilai murni masyarakat Melaka yang dapat kita contohi? Mari saya terangkan contoh nilai-nilai murni tersebut. Antara nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat Melaka adalah sikap berunding dan bermuafakat dalam membuat keputusan. Semua pemimpin masyarakat akan duduk berbincang bagi menimbang baik dan buruk sesuatu perkara. Bagi mengelakkan perbalahan, semua pendapat diambil kira bagi mengelakkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan ahli masyarakat. Selain mengamalkan sikap bermuafakat, masyarakat Melaka juga mengamalkan sikap bergotong royong dalam kehidupan. Mereka saling bantu-membantu dalam semua pekerjaan. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebagai contoh, rakyat Melaka bergotong royong dan menyumbang kemahiran untuk membina Istana Sultan Melaka. Selain itu, masyarakat Melaka sangat menghormati pembesar-pembesar. Mereka juga sangat taat setia kepada Sultan dan Kesultanan Melayu Melaka. Bagi mereka, pantang anak Melayu menderhaka kepada Sultan. Mereka tidak akan sesekali belot atau berpaling tadah kepada pihak musuh. Setiap tanggungjawab yang diberikan akan dilaksanakan bersungguh-sungguh dengan jujur dan amanah. Cuba kamu bayangkan, apa akan terjadi jika masyarakat tidak taat setia kepada raja dan negara? Pasti negara akan terdedah kepada ancaman musuh disebabkan oleh pembelot. Kemungkinan besar, negara kita akan dijajah sekali lagi oleh kuasa-kuasa luar. Oleh itu,
Janganlah kamu sesekali menjadi gunting dalam lipatan. Jadilah seorang insan yang taat setia kepada raja dan negara. Lagipun, itu kan sebahagian daripada rukun negara kita. Kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi kita perlulah mengamalkan sikap ini dalam kehidupan kita seharian. Sebagai generasi muda, kamu juga haruslah menghargai segala jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tanpa kebijaksanaan dan kewibawaan mereka, Kesultanan Melayu Melaka tidak akan mampu menjadi sebuah kuasa besar pada zaman kegemilangannya. Disebabkan mereka juga, pengaruh Kesultanan Melayu Melaka telah berkembang luas ke seluruh pelosok tanah Melayu. Ia telah menjadi asas dalam pembentukan negeri-negeri Melayu lain yang ada di negara kita. Selain itu, segala warisan, adat dan nilai-nilai murni Kesultanan Melayu Melaka masih menjadi amalan masyarakat kita sehingga ke hari ini. Ini membentuk identiti negara dan menjadi warisan yang boleh kita banggakan. Sebagai generasi muda, kamu patut berasa bangga kerana berpeluang menjadi sebahagian daripada warisan sejarah ini. Sebagai generasi muda, kamu juga mestilah mempelajari sejarah dan latar belakang tokoh-tokoh terbilang yang telah banyak memberi sumbangan. Ini supaya kisah hidup mereka tidak akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Bak kata pepatah, tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Bukan itu saja, kamu juga boleh mencontohi nilai-nilai murni yang telah mereka tunjukkan. Dengan ini, barulah kita boleh mencapai kejayaan dan menjadi masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa hadapan. Sebelum kita mengakhiri aktiviti kita pada hari ini, mari kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, kita belajar menyatakan peranan tokoh-tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka, menerangkan nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang dapat dicontohi, dan menyatakan kepentingan menghargai tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Sehingga kita berjumpa lagi.